Maka saya mencadangkan kepada orang-orang yang nak tahu bagaimana dibahas bab ini dengan panjang lebar, saya mencadangkan 3 kitab atau 4 kitab kita baca kitab ni. Yang pertama, tulisan Ibn Qayyim Al-Jauziyah secara panjang lebar. Dia menulis satu kitab yang bernama Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Baca kitab A sampai Z. A sampai Z. Yang kedua, kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, nama dia Al-Ulu. Al-Ulu, baca dengan Ain. Al-Ulu. Kitab Imam Zahabi. Juga kitab ni dengan nama yang sama ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Juga kita boleh baca kitab yang ditulis oleh Al-Izz Al-Hanafi, ataupun orang panggil Izzuddin Al-Izz Al-Hanafi. Dia membuat syarah kepada akidah Tahawiyah. Itu akidah kita duk baca tu, dia syarah. Ataupun kitab yang keempat, ni semua nama kitab-kitab detail. Nama dia Majmu'ul Fatawa li Ibn Taymiyah, oleh Imam Ibn Taymiyah. Baca. Dan bacalah satu macam buku ni, saya katakan. Buku ni nama dia I'tiqad Mazahib Arba'ah. Di sini ada Abu Hanifah, di sini ada Imam Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad. Di sini kita akan jumpa ijma'nya imam-imam mazhab ni pada menyatakan Allah berada di langit. Allah berada di langit. Kerana itu ikhwan, benda tu bukan benda main-main. Kita kena bagi tahu dengan tegas. Kena bagi tahu pada anak kita Tuhan ada di langit. Antum tengok apa kata Imam Abu Hanifah Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, kalau kita berpura-pura, orang tanya kita, Tuhan duduk di mana? Tiba-tiba kita kata apa dia? Qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi. Kita kata aku pun tak tahu Tuhan ni ada kat bumi ke, ada kat langit ke. Faqad kafara. Kafir orang itu. Kafir orang itu. Dalam kes yang biasa kita dengar, riwayat daripada Abu Nu'aim, daripada Ja'far bin Abdullah, Imam Malik bin Anas duduk, tiba-tiba ada satu orang bertanya, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kaifa istawa? Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, kaifa istawa? Macam mana dia bersemayam tu? Kata imam, riwayat daripada Abu Nu'aim, Ja'far ni, riwayat Ja'far bin Abdullah, dia kata fama wajada Malik min syai'in ma wajada fi mas'alati fa nadhara ila al-ardi wa ja'ala yankitu bi'udi fil yadihi hatta alahu rahada, yani al-araq, summa rafa'a ra'sahu wa rama bil 'ud. Imam Malik ketika kawan tu tanya Ar-Rahmanu ala arsy istawa, masa tu apa kata Imam Ja'far Abdullah? Imam Malik nampak muka marah dia. Dia ambil ranting pokok, dia duduk turun atas tanah sampai patah ranting pokok tu. Yang baki ranting pokok tu, dia balin dekat kawan yang tanya dia. Dia angkat kepala dia. Dia kata sepatah pada kawan tu, al-kaifu anhu ghairu ma'qul. Macam mana Tuhan bersemayam tak akan dapat digambarkan oleh akal. Ghairu ma'qul. Kerana ini masalah taufiqiyah. Kena beriman kepada Allah. Wal istawa minhu ghairu majhul. Orang Arab bila sebut istawa adalah perkataan yang difahami, bukan tidak difahami. Sangat difahami. Memang itu sifat Tuhan. Sangat difahami. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan dia wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Tanya-tanya macam hang ni dapat dosa sesat. Wa adhannuka sahibul bid'ah wa amara bihi fa akhraj. Aku melihat hang ni daripada puak-puak bid'ah. Tadilah Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, ini dipanggil sahibul bid'ah. Maka Imam Malik kata, aku tak mau tengok muka kawan ni, halau dia keluar. Jangan bagi dia masuk ke masjid aku. Imam-imam yang kita sanjung tak boleh menerima kalau kita kata Tuhan itu ada di mana-mana. Tak boleh terima. Tapi bagaimana pengikut imam-imam Syafi'i di Malaysia kata Tuhan tak bertempat. Kita ambil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tadi Imam Malik, ni Imam Syafi'i. Ini mazhab kita lah. Kita bila kata apa mazhab kamu, kita jawab mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jawapan yang betul. Pasal apa kita tak kata Syafi'i? Kalau kita kata Syafi'i, lagi 3 tu keluar.
Bila kita kata ahlu sunnah, semua masuk. Semua masuk. Imam Ibn Qayyim cerita dalam kitab dia tadi, Al-Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, dia kata apa dia? Dia kata, Imam Syafi'i kata, Al-qawlu fi sunnah allati ana alaihi wa ra'aitu ashabuna alaiha ahlul hadith alladhi ra'aitahum wa akhadhtu anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqraru bi syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ta'ala ala arshihi fi samaihi yuqrabu min khalqihi kaifa yasha wa anna Allah ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa yasha. Ini Ibn Qayyim riwayatkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, perkataan di dalam sunnah adalah aku berpegang dengannya. Dalam akidah kita balik pada sunnah. Aku berpegang dengan sunnah dalam akidah, dan aku melihat wa ra'aitu ashabuna, aku melihat kawan-kawan aku daripada ahlul hadis, mereka berpegang dengannya. Aku mengambil daripada pegangan orang sebelum daripada aku, iaitu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik wa ghairuhuma, dan imam-imam yang aku tak sebut nama-nama dia. Kesemuanya melafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berpegang dengan syahadah ini, maka aku katakan wa anna Allah ta'ala ala arsyihi, sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas arasnya, fi samaihi, aras itu berada di atas langitnya, yuqrabu min khalqihi kaifa yasha, Allah mendekati hambanya dengan cara yang dia kehendaki. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama, Allah Ta'ala turun ke bumi ini, ke langit dunia ini, kaifa yasha, ikut cara yang dia suka. Subhanallah. Ini akidah Imam Syafi'i. Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Taymiyah. Diriwayatkan daripada Imam Ibn Taymiyah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata dia, Imam Ibn Taymiyah menulis satu buku, Dar'u Ta'arud Al-Aqli wa Naqli, menolak perselisihan antara akal dan dalil. Sebenarnya nas akal dengan nas dalil tak pernah ada pertembungan, kerana Allah menciptakan akal untuk tunduk pada dalil. Maka dia kata dar'ul 'arid al-aqlu wan naqlu. Pertembungan, kalau belajar akidah ada pertembungan akal dan dalil, maka itu tak betul. Dia tulis kitab untuk menjawab masalah itu. Apa kata Ibn Taymiyah? Dia kata qaulul Ahmad, kata Imam Ahmad, nahnu nu'min, kami semua beriman, bi annallaha ala arsy, sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas arasnya, kaifa yasha, seperti yang dia kehendaki, bukan macam mana kita bayangkan. Wa kama jaa bila haddin wala sifatin, seperti kehendak Allah Ta'ala tidak ada had. Kehendak Allah Ta'ala ni tak ada had, tak dihadkan oleh akal kita. Wala sifatin yablughuha wasifun aw yuhadduhu ahadun, Allah tidak menerima apa-apa sifat yang orang sifatkan kepada dia. Allah tak menerima sifat tu. Kita kata Tuhan tak boleh begini, Tuhan tak terima sifat tu. Kenapa? Fasifatullah minhu walahu, fasifatullah minhu walahu, kerana sifat Allah itu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Dia bukan seperti yang kita tentukan. Kita kata mana boleh Tuhan duduk di langit. Kalau Tuhan duduk di langit, dia sama dengan kita. Itu kita yang bubur. Allah suci daripada sifat kita. Allah tidak disifat dengan akal kita. Tak boleh sifat ke Allah begitu. Sifat Allah dari Allah dan kembali kepada Allah. Wa huwa kama wasafa nafsihi la tudrikuhu al-absar, Allah Ta'ala seperti mana dia mensifatkan diri dia dan tak boleh dilihat oleh mata. Itu pandangan Imam Ahmad. Empat mazhab ini, ikhwatul iman, mereka ijma' bahawa Allah berada di atas arasnya dan aras itu berada di atas langit. Dalam syarah kepada apa? Aqidah At-Tahawiyah ni, dalam syarah ada Al-Aiz Al-Hanafi, kalau
kita himpunkan dalil-dalil yang cukup banyak, Quran, Nas dan asar yang sahih, Allah duduk di mana, maka kita akan jumpa dengan 1000 dalil bahawa Allah Ta'ala itu berada di atas arasnya, dan aras berada di atas langit dengan sifat ketinggian dia. Kalau kita nak bukukan, dia akan jadi 1000 buku. Tetapi andai kata kita bertemu dengan orang, kita tak cerita, dia tak boleh terima. Sedangkan kita kemukakan dalil, apa dia kata? Ketahuilah, itulah petanda Allah tidak mau bagi hidayah pada dia. Itulah petanda. Kita duk terang kat dia, kita duk terang kat dia, kita duk terang kat dia, dia tak mau terima. Itu pertanda Allah tak mau bagi hidayah pada dia.